Dan saya anggap salah satu puncanya adalah sudah tentu tidak lain tak bukan isu rasuah. Ini bukan isu baru. Ramai orang telah bercakap tentang isu ini dan saya harap lebih ramai asatizah bercakap tentang isu ini. Saya nak mula dengan sebuah cerita. Dan cuba saya menjemput, cuba dulu teka cerita ini berkenaan dengan siapa, ya. Ada hadiah ke teka-teki? Hadiah dia adalah awak akan dapat satu keseronokan kerana menjawab dengan betul. InsyaAllah. Okey. Saya nak mula dengan sebuah kisah. Tengoklah awak boleh teka ataupun tidak. Saya nak menceritakan tentang seorang Perdana Menteri dan seorang menteri dia, yang pada waktu itu saya tak pasti lagi dia dah jadi menteri ataupun belum. Tetapi Perdana Menteri itu, ialah dia sedang menjawat jawatan Perdana Menteri. Ada satu kisah yang sangat menarik. Menteri tersebut yang jauh lebih muda daripada Perdana Menteri itu pernah bersafar ke Amerika Syarikat bersama-sama dengan Perdana Menteri itu. Mereka pergi ke mana? Amerika. Dan selepas selesai salah satu program, ada majlis makan-makan. Maka menteri tersebut, lepas selesai main dish, dia nak order dessert. Dessert. Maka dia pun order aiskrim. Dan di Amerika you tahu lah, aiskrim dia bukan satu scoop, dua scoop, tiga scoop. Sekali order dapat tiga scoop. Maka menteri tersebut pun makan aiskrim itu. Dan dia kata, aku ni jenis yang tak boleh makan banyak sangat dessert. So dia hanya makan satu scoop sahaja. Dan 2 scoop tu dia tinggalkan. Maka Perdana Menteri ini perasan. Ni cerita betul. Ni bukan cerita rekaan. Perdana Menteri itu perasan. Dan dia kata, kenapa tak habiskan? Menteri itu kata, oh saya memang tak makan banyak dessert ni. So Perdana Menteri itu jawab balik, Datuk kenapa order sampai 3 scoop? Oh tak ada. Sebab kat sini dia tak ada 1 scoop, tak ada 2 scoop. Sekali order dapat 3 scoop. Perdana Menteri itu jawab balik, kalau kamu nak order, kamu kena tahu apa yang kamu nak order. Kalau kamu dah tahu daripada awal 3 scoop, maka jangan order. Sebab kamu dah membazir 2 scoop kat sini. Kamu telah membazir. Lebih baik kamu tidak order. Dia kena kritik oleh Perdana Menteri itu. Siapakah Perdana Menteri itu? Cluenya adakah tempatan? Adakah tempatan? Tak boleh kasih clue. Okey. Tak dapat clue lagi kan? Saya kasih lagi. Dia adalah Perdana Menteri yang antara agenda utama dia bila dia jadi Perdana Menteri adalah menghapuskan korupsi. Dan antara praktis beliau dalam kerajaan, apabila ada majlis kerajaan, katalah datang untuk meeting di parlimen, dia beritahu kepada menteri-menteri dia, jangan kamu anggap hanya kerana majlis ini adalah majlis kerajaan, kamu datang nak bincangkan masalah negara, negara terpaksa tanggung makan minum kamu. Kamu datang parlimen, kamu datang perbincangan berkenaan dengan kerajaan, kamu beli makan kamu sendiri, bayar minuman kamu sendiri. Makan bayar sendiri, minuman bayar sendiri. Tidak ditanggung oleh kerajaan. Kita kena berhati-hati dengan duit rakyat. Kita kena ikat perut dengan duit rakyat. Siapa ni? Terima kasih. Tepat sekali. Siapakah dia? Dia adalah mendiang Lee Kuan Yew. So Singapura sampai ke tahap itu bukan mudah-mudah. Bukan kita kata a miracle story, tetapi adalah hasil titik peluh. Ustaz nak cerita pasal rasuah ni, nukil lah daripada Rasulullah ke, daripada Umar Ibn Abdul Aziz ke, daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab ke, apa nukil daripada Lee Kuan Yew pula.
ke pula tu? Balik lah. Oh. Saya sengaja memilih Lee Kuan Yew. Kenapa? Atas banyak sebab. Banyak lagi saya nak cerita lepas ni tentang dia. Di Malaysia ni kita dah biasa dengar berkenaan dengan kezuhudan para nabi. Kita dah biasa dengar tentang kezuhudan para khalifah kita. Tentang kisah khalifah, dia tengah menulis sesuatu dalam bilik dia, dia gunakan lilin kerajaan. Itu urusan kerajaan, dia guna lilin kerajaan. Bila anak dia masuk ke bilik, ayah nak cakap sikit boleh? Dia tanya, nak bercakap hal kerajaan ataupun hal keluarga? Nak cakap hal keluarga ya. Dia matikan lilin kerajaan, dia buka lilin keluarga. Kita dah biasa dengan kisah-kisah ini. Tak jalan juga. Tak apa. Saya ganyang sikit. Kita ambil kisah orang yang dianggap sebahagian orang sebagai not among us. Dia ni bukan di kalangan kita. Dia bukan Muslim, Ustaz. Dia bukan bangsa Melayu, Ustaz. Bahkan dia berpisah daripada Malaysia, Ustaz. Bahkan dia ada kenyataan-kenyataan yang mengguris perasaan orang Islam di Singapura, Ustaz, berkenaan dengan agama Islam. Saya sengaja pilih dia supaya memberi satu tamparan hebat. Kalau orang seperti ini berjaya mengamalkan kezuhudan dalam kepimpinan dia dan menekankan akan peri pentingnya bersih daripada rasuah, apatah lagi kita sebagai umat Islam. Contoh ikutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada para khalifah dalam sejarah kita. Saya sengaja ambil sebagai satu tamparan. Siapa tak rasa malu, fasna' ma syi'ta, Nabi kata. In lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak ada malu, buat apa kamu suka. Kalau kita tidak ada rasa malu dengan orang bukan Islam, buat apa kita suka. We have to feel shame. Kita kena rasa malu bila kita dengar kisah-kisah seperti ini. Satu lagi kisah, ini diriwayatkan dan diceritakan oleh Siddiq Sanif. Siddiq Sanif ni adalah salah seorang Minister of State, ya, Singapura. Dia pernah jadi wakil rakyat juga. Kalau tak salah kolam air ke, wallahualam. Pada tahun 1970-an, dia pernah ditugaskan untuk pergi ke China dengan seorang menteri. Nah, pada waktu itu China tengah musim sejuk. Jadi Lee Kuan Yew, Prime Minister pada waktu itu, bertanya kepada Siddiq Sanif, "Kamu ada kod kah nak pergi sana?" Siddiq Sanif kata, "Saya tak ada. Sana sejuk, kamu kena ada kod." "Tetapi saya tak ada kod." "Tak apa, saya akan beli," Siddiq Sanif kata. Apa Lee Kuan Yew kata? "Tak, jangan beli." Ahmad Mata, ada seorang lagi minister. Ahmad Mata, dia ada kod, pinjam daripada dia. "Boot ada tak, boot? Untuk sarung kasut." "Boot saya pun tak ada, saya bercadang nak beli." Dia kata, "Jangan beli, pinjam daripada Goh Chok Tong." Ini diceritakan sendiri oleh Siddiq Sanif ketika kematian majlis eulogi, ya. Dia panggil apa? Ratapan. Ini diceritakan sendiri oleh Siddiq Sanif. Jangan beli, pinjam. Dan kalau siapa yang pernah lihat rumah Lee Kuan Yew, itu rumah yang dia duduk semenjak dia jadi Prime Minister sampai dia meninggal. Dan rumah dia tu adalah fashion lama. Walaupun banglo 8 bilik, tapi kalau kita nak bandingkan dengan standard hari ini, ramai orang akan pindah lah, senang kata. Ramai ministers yang tidak akan selesa duduk di rumah begitu. Dan dikatakan bahawa bilik dia tu tak ada bantal. Dia ada hanya dalam bilik Lee Kuan Yew tu ada katil saja dan ada bolster. Bolster ni bantal peluk. Bantal kepala tak ada. Ni salah seorang reporter yang kata lah. Dalam bilik dia tu hanya ada satu meja, katil dan satu beg merah dalam bilik tersebut. Jadi dia terkenal dengan dia punya frugality, dengan kezuhudan dia lah, senang kata. Kita tak setuju dengan macam-macam polisi dia. Kita tidak setuju dengan perkara-perkara yang dia sebut berkenaan dengan Islam. Bila saya puji ini bukan bermaksud saya setuju dengan semua polisi beliau. Bukan saya kata beliau adalah pemimpin terbaik dalam sejarah. Tidak. Tetapi ada banyak sisi positif yang boleh kita pelajari. Bagi saya apa dia buat ni bukanlah satu benda yang kita tidak tahu. Kita sebagai umat Islam kita dah tahu. Tapi yang kurang adalah political will. This is the problem of political will.
Saya bacakan sikit daripada buku Lee Kuan Yew sendiri. Okey, minister tadi tu Shanmugam. Shanmugam dan Lee Kuan Yew. Berminat ke nak dengar kisah ni? Alang-alang. Ke nak dengar pasal batiniah Awak suka ke awak tak suka, saya akan cerita. Okey, sebab ini masalah meruncing kat dalam negara ni. Saya pernah dengar orang yang bercakap soal rasuah ni macam benda biasa. Soal main kabel, soal kronism ni macam benda budaya dalam masyarakat Melayu kita. Tapi di Singapura benda ni treated very seriously. Sejak 1952 sudah ditubuhkan SPRM Singapura. Dia panggil CPIB. Corrupt Practices Investigation Bureau. 1952. SPRM tak salah saya 1970 plus. Lama tu. Singapura dah ada 1952. So he's very hard on corruption dulu. Sebab corruption tak halang, negara takkan boleh terbang. So itu sengkak dulu. Dan iron fist, political will, enforce betul-betul. Okay. Saya ada buku dia bertajuk From Third World to First World. Daripada negara dunia ketiga kepada negara dunia pertama. Hanya dalam masa berapa puluh tahun saja. Kalau awak nak tengok satu kisah yang inspirational, seberang tambak. Okay, dia bergerak sama dengan kita di sini, tapi dia terbang sampai jadi antara negara terbaik dalam dunia. Still ada riba, ada judi, ada arak, ada pelacuran. That means still tak sampai level A kalau mengikut kayu ukur Islam. Belum sampai level A kalau ikut kayu ukur Islam. Tapi dari segi keduniaan, yes, superb country to live in. Okay, dari segi kebersihan, efisiensi dan sebagainya. Okay, dalam bab ke-12 dalam buku dia ni, dia bercerita tentang keeping the government clean. Keeping the government clean. Saya nak nukil sikit apa dia cakap. We made sure from the day we took office in 1959 that every dollar in revenue would be properly accounted for and would reach the beneficiaries at the grassroots as $1 without being siphoned off along the way. Dia nak cakap dekat sini, kecil ke besar sama. Kau rasuah RM1 ke, kau rasuah RM5 ke, kau rasuah RM100,000 ke, you will be treated equally. Tak ada pilih kasih, tak ada pilih bulu. Kena tetap kena. Ni sama macam pengharaman arak dalam Islam. Ada orang kata, "Alah ustaz, saya minum 1-2 sip bukan mabuk pun." Tapi fuqaha kita bersepakat, apa yang banyaknya haram, sikitnya juga haram. Betul? Riba 100% dengan riba 1% haram tak? Haram. Riba 0.1% tetap haram. So kita boleh lihat values yang dia pakai ni is something that is not alien to us. We decided to concentrate on the big takers in the higher echelons and directed this PIB on our priorities. Tapi fokus utama dia bukan orang-orang kecil yang ambil rasuah. Kita target the sharks dulu. Kita target kepala-kepala perasuah ni dulu. Kita hapuskan mereka semua dulu. The most effective change we made in 1960 was to allow the courts to treat proof that an accused was living beyond his means or had property his income could not explain as corroborating evidence that the accused had accepted or obtained a bribe. So pada 1960, mereka buat satu tukaran undang-undang kalau tak silap saya, yang mengizinkan mahkamah untuk menganggap atau menerima sebagai bukti kalau didapati seorang penjawat awam ini dia ada harta yang jauh melangkaui gaji dia. Itu sudah cukup untuk menjadi bukti sebagai corroborated evidence, not a single evidence by itself, but corroborated evidence sebagai bukti untuk mengatakan dan menunjukkan yang dia ni ada terima rasuah. Gaji dia tidak setaraf dengan harta yang dia miliki. Itu sudah cukup menjadi bukti as corroborated evidence. Now, so apa yang dia kata? Unless the leaders are strong and determined enough to deal with all transgressors and without exception. So political will adalah isu paling besar. Kita boleh cakap ada undang-undang tu, ada undang-undang ni, tetapi how far we want to go? How strongly we want to enforce it?
So kalau baca salah seorang director CPIB, ya, CPIB ni SPRM Singapore, dia ceritakan penekanan pertama sekali adalah pada perundangan yang betul. Buat undang-undang yang mempermudahkan kita untuk tangkap rasuah. Sebab undang-undang kalau kompleks, nak tangkap susah. Ada banyak grey area. Okay, so clearkan benda tu dulu, lepas tu senang tangkap. Lepas tu enforcement kena efficient. Enforcement kena efficient. Kalau tak silap saya, CPIB tu terus dimasukkan di directly bawah Prime Minister, dalam office Prime Minister. So CPIB ni, SPRM Singapore ni tak perlu melalui orang kedua, orang ketiga, tak payah. Straight to Prime Minister. Okay? Dan Lee Kuan Yew sendiri pernah kena investigated. Sebab isteri dia dengan anak dia pernah beli rumah, dapat diskaun atas nama dia. So pembangkang memang timbulkan isu. Tapi bila berlaku investigation, tak bersalah sebab ini praktis yang biasa dibuat. Okay? Sebahagian developer kalau tak silap saya, diorang akan release. Ini boleh baca, sekarang ni boleh baca. Bahkan Lee Kuan Yew kata, aku nak isu ni dibawa dalam parlimen. Korang kata aku korup, bawa dalam parlimen, bawa lawyers, kita bincang dalam parlimen. That means he's very transparent. Okay? Kita buka A to Z di dalam parlimen. So, dan yang ketiga adalah adjudication dia panggil. Adjudication ni apa? Hukuman. Hukuman kena harsh, swift. Sampai salah seorang anggota PAP yang pernah ditangkap berasuah, bunuh diri. Bunuh diri. PAP ni People's Action Party. Kira macam ruling party lah kat Singapore ni. Bukan macam, memang ruling party sampai ke hari ni. Semenjak independent sampai ke hari ni, ruling party. Dan banyak kes corruption pada waktu itu. Ada orang PAP, ada bukan orang PAP, ada pernah jadi minister, ditemui, ambil rasuah dan sebagainya, memang kena teruk. Memang kena teruk. Tak ada bagi chance, man. Okay? So, okay, itu kita cerita tentang bab kerajaan. Sekarang ni, apa yang kita boleh belajar sebagai masyarakat awam? Okay, saya ceritakan sikit lah ya. Apa yang saya dengar bila saya sampai di Malaysia ni. Okay, antara isu yang saya bermasalah dekat Malaysia ni adalah yang saya, masalah peribadi, adalah saya masih, kita kata, long term pass. Ini semua orang tahu, saya tak payah nak sembunyikan. Pass jangka panjang. Dan dapat pass jangka panjang ni pada awal tu memang bukan mudah. Awak nak kena pergi PKNS dekat Shah Alam tu. It's a very difficult process. Dengan penerangan yang, ni sejujur saya kata, bukan mudah untuk dapat. Apa nak buat dulu, A, B, C, D, E. Lepas tu bila dah sampai bangunan tu, pernah satu ketika kena datang sebelum subuh, bawa anak-anak, bawa isteri. Dan bila saya sampai, saya dah lihat orang Indonesia beratur begitu panjang. Orang Bangla, foreigners ya, beratur. Lepas tu bila gate tu dibuka, berlari semua. Berlari macam saya sangat sedih. Sampai ada amah-amah atau bukan amah, minta maaf. Kakak-kakak, mak-mak daripada Indonesia kita yang tersangkut dekat pintu, kena tekan sampai terpekik. Ada yang kata kaki saya, tangan saya, ada yang jatuh tumbang. Ini berlaku di negara awak. Okey. Benda ni tak sepatutnya berlaku. Ada masalah serius pada sistem. Very serious problem. Di Mesir. Ha? Di Mesir ni. Mesir tak payah cerita lah. Lagi teruk. Kat mana Ustaz? Mesir lagi teruk. Mesir. Okey. Negara Islam masih terkebelakang dalam isu ni. Kita masih terkebelakang. Kita kena akui benar. Okey, saya cerita pengalaman saya dekat Malaysia ni. Jadi saya dengar orang-orang yang datang pada saya, Ustaz ada kabel tak? Benda ni benda biasa. Orang awam bercakap. Datuk-datuk bercakap macam tu. Saya dengar sendiri dengan telinga saya. Tak apa Ustaz, saya ada kabel. Dan baru-baru ni pula, ni salah seorang kawan saya sendiri. Dan saya bukan kata dua ni orang jahat. Tapi sebab benda ni, dia berniat baik. Dia kata, Ustaz susah ni, Ustaz nak apply PR tak? Ada kabel tak Ustaz? So benda ni dah jadi budaya tau. Nak sesuatu pakai kabel. Nak sesuatu pakai kabel. Tolonglah buang this mentality. Buang dalam tong sampah. Kita tak boleh buat ni. Ini dipanggil kronism. Dan saya akan cerita, kita akan bawa dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa benda ni merosakkan semua benda. Kenapa benda ni merosakkan negara, merosakkan macam-macam hal. Ustaz, saya ada kenal sekian-sekian Ustaz. Apa Ustaz? InsyaAllah nanti dia mudahkan proses Ustaz. Apa Ustaz? Saya tolong Ustaz sebab Ustaz.
Kalau saya terima, saya juga penjenayah. Saya juga telah melakukan satu kejahatan. Kalau saya terima dalam keadaan sedar. Tapi saya perasan satu benda, orang kita bila cakap benda ni, dia tak tahu pun benda tu salah. Kalau Ustaz, apa salahnya kita nak menolong? Kan? Apa salahnya Tan Sri itu nak menolong? Apa salahnya Datuk itu nak menolong? Nak menolong tak ada masalah. Tapi kalau awak menolong seseorang dengan mengambil hak orang lain, itu bukan sahaja jenayah tapi dosa. Contohlah, banyak orang dah send apa kita kata application untuk jadi PR. Bertinggik dah. Bukan bertinggik apa, berlapis-lapis lah dekat Jabatan Immigration tu. Mungkin dah tunggu sebulan, 2 bulan, setahun. Saya tiba-tiba ada kabel. Apa Ustaz? Saya boleh langkaukan Ustaz. Saya boleh langkaukan Ustaz. Apa masalah perbuatan tu? Kalau awak orang yang dah beratur lama tu dan awak tahu benda tu berlaku, awak akan marah tak? Menindas. Awak akan rasa dizalimi ataupun tidak? Saya mungkin boleh kata, oh ni permudahkan urusan saya. Yang bantu saya pun boleh kata apa? Saya hanya nak menolong Ustaz. Nampak? Nampak? Tapi kita tak perasan kita dah menzalimi orang. Kita kena treat fair and square. You datang dulu, you dapat dulu. You datang kemudian, you dapat kemudian. You orang kecil, you orang besar, you ada pangkat, you tak ada pangkat, we treat you equally. So the system must be adil. So tolong, kabel-kabel ni buang from your vocabulary. Tolonglah saya minta. Saya ada kenal ni Ustaz. Tak apa Ustaz. Boleh. Ustaz faham, saya faham Ustaz. Tak boleh benda ni. Awak ingat awak buat baik pada saya, tapi awak telah menzalimi saya dan diri awak dan negara ini. Dan kita mungkin anggap, alah Ustaz ni sekali tak merosakkan apa-apa. Tak merosakkan apa-apa. Saya sendiri kalau orang yang dah beratur dan saya nampak ada orang terus lalu depan saya sendiri akan kata, nanti dulu, macam mana dia boleh potong saya? Dan kalau saya nampak benda tu berlaku depan mata saya, akan timbul kemarahan dalam jiwa saya. There will be resentment. Bila ada resentment, saya akan ada resentment pada negara ini. Bila ada resentment, saya nak bekerja, saya nak sumbang pun susah, betul tak? Kita nak buat baik pun rasa macam tertahan-tahan. Tapi kalau negara itu melayan kita dengan adil, katalah negara awak melayan awak dengan adil, menteri-menteri melayan awak dengan adil, semangat tak nak menyumbang kepada negara ni? Kita semangat nak bagi balik kebaikan kepada rakyat, kepada negara. Betul tak apa saya cakap, benda ni benda biasa dalam masyarakat, isu-isu kabel ni. Saya semua so far pernah dengar, nak masuk universiti, nak dapat pas tu, nak dapat pas ni, nak dapat projek. Cronyism is part of corruption. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Apa makna ayat ni? Allah memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Boleh juga bermaksud memberikan hak kepada yang sepatutnya. Dan apabila kamu mengadili ataupun menguasai ataupun menghukum ataupun mengetuai manusia, maka adili, ketuai dengan adil. Sesungguhnya Allah yang sebaik-baik bagi nasihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ayat ni betul-betul. Apa Allah kata? Allah wajibkan, Allah perintah untuk kita tunaikan amanah kepada ahli dia. Lepas tu Allah kata apa? Dan bila perintah dengan manusia dengan adil, kepada manusia dengan adil. Sebab awak tidak akan boleh perintah dengan adil kalau awak tak buat yang pertama. Kalau awak beri amanah bukan kepada orang yang paling layak. Contoh mudah macam ni lah. Awak dapat kuasa. Awak nampak ada projek. Perkara pertama yang mungkin timbul, jiran aku ada company, kawan aku, adik-beradik aku. Mula dengan sekeliling dulu. Okey, saya ulang Saya bercakap tentang projek kerajaan. Saya bercakap tentang penjawat awam. Saya tak bercakap dengan private Tapi kalau Lee Kuan Yew,
isu CPIB ni dia masuk sampai ke private sector. Sebab dia kata apa? Private sector juga berurusan dengan public sector. So kalau ada rasuah dalam private sector, dia akan tetap masuk ke dalam public sector. So bukan penjawat awam je kita nak kena check. Bahkan private companies pun, syarikat-syarikat private pun kita kena check. So bersihkan habis dulu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saya tengah cerita tadi? Okay. Berikan amanah kepada yang berhak, baru kamu boleh hukum dengan adil. Ini tak kroni. Bila bagi pada kroni, bila bagi pada keluarga, kenalan, berapa ramai yang betul-betul cek orang ni paling layak untuk post ni? Sebab nak kasih kawan, nak kasih family. Kau pernah buat baik dengan aku, jangan lupa saya vote kamu. Jangan lupa NGO saya bawa 100,000 voters untuk you election lepas. So a tit for a tat Ini politik wang. Kan? Bawa ada kumpulan underground. Antara benda yang Lee Kuan Yew pecahkan juga adalah kongsi-kongsi gelap ni. Sebab kongsi-kongsi gelap kat Singapura tu, dia orang yang kasih tawaran-tawaran macam ni. We will get you 100,000 votes, but after you come to power, you know we know. So ada jual beli. Ini dipanggil money politics. Kat sini ada kata ada, saya serahkan kepada awak untuk cek ada ataupun tidak. So dia tak cek adakah orang tu paling layak. Ustaz, apa salahnya saya kasih sepupu saya? Dia pun engineer, Ustaz. Ini adalah bidang engineering. But wait, the rakyat deserve the best. Not only someone who can do the job. Betul tak? Kita ada 100,000 doktor contoh. Kita nak letakkan dia sebagai Menteri Kesihatan. Contoh. Should we choose the best? Or okey lah, tengok dia punya credentials ni, okey. Boleh lah, ada kelayakan lah. Or should we start by choosing the best dulu? Cari siapa yang terbaik. Rakyat, kita nak dikhidmat oleh orang yang terbaik ke orang yang half-half? Kita nak yang terbaik dalam segala bidang. Macam mana nak dapat terbaik kalau orang yang dah dapat pangkat ni rasa dia ada hak untuk tarik orang-orang keliling dia? You will never get the best. Okay? So of course projek open tender semua very good, alhamdulillah. Tapi please, cronyism is one of our biggest problem. Bribing saya tak perlu cakap lah. Rasuah tak perlu cakap lah. Dan rasuah bukan saja kewangan. Kita tahu benda tu. Siapa suka, tak suka. Okay? Kata saya tak nak dengar pasal Lee Kuan Yew ni, dia musuh saya. Up to you, no problem. Kita dah cerita pasal Nabi, tak nak dengar. Cerita pasal Khulafa' Rashidin, tak nak dengar. Kita cerita pasal orang yang kamu anggap mungkin sebagai musuh kamu. Kalau dia boleh buat, kita dah ada Nabi tak nak ikut, dah ada Khalifah tak nak ikut. Dan orang yang bukan Islam boleh buat sehebat macam ni, mana nak letak muka kita? Tengok. But Singapore will remain clean and honest only if honest, able men are willing to fight elections and assume office. Okey, ni lagi satu. Dia lawan corruption, antaranya adalah dengan menaikkan gaji menteri. Menaikkan gaji menteri supaya setaraf dengan gaji kawan-kawan dia dalam private sector. Katalah, dia ni lawyer sebelum masuk politik. Gaji dia setahun 1 juta. So Lee Kuan Yew berusaha untuk naikkan supaya setaraf. You doktor, kalau you kerja dekat private sector, berapa agak-agak gaji you? Sama kan? Lebih kurang kan? Lebih kurang kan? Dan dia naik gaji minister dekat Singapura naik bersama dengan kenaikan private sector. Okey, bersama dengan kenaikan private sector. Tapi bila dengar kita kata founding fathers Singapore punya perjuangan ni, kita kagum juga. Contoh Minister Tony Tan. Tony Tan ni, dia tak silap saya sebagai seorang judge ke apa, wallahualam. Kalau saya silap, saya minta maaf. Gaji dia, dia banker dekat OCBC, yes, banker. Kalau dia kerja dekat private sector dalam OCBC tu, dia tak jadi minister, setahun 1 juta Sing dollar. Tapi bila dia setuju untuk jadi menteri, dia terpaksa potong gaji dia sampai 300,000 setahun. 300,000. So banyak dekat Singapura tu, bila dia jadi minister, tak semua. Banyak, bila jadi minister, gaji dipotong.
Syah Shanmugam pun sama. Bila dia jadi lawyer dan dia turun, dia bukan turun dari segi salary, gaji dia lebih kurang. So Lee Kuan Yew galakkan dia kata kalau orang-orang yang honest tak masuk politik, macam mana? So you have to start serving your country. Bukan hanya fikir pasal duit. So satu benda saya boleh kata, diorang ni ada kejujuran untuk serve their country. Ada keikhlasan, cinta kepada negara, cinta kepada rakyat, cinta kepada bangsa sebahagiannya. We have more reasons to be incorruptible. We have more reasons. I'm telling you guys. We have more reasons. Kita percaya akhirat, kita percaya syurga, kita percaya neraka, dan kita ada contoh ikutan terbaik. Dan kita digalakkan untuk jangan cinta pada dunia. Apa lagi? Apa lagi yang kita perlukan? Yes. Oh, tak ada. Okay. But Singapore will remain clean and honest only if honest, able men are willing to fight elections and assume office. They must be paid a wage commensurate with what men of their ability and integrity are earning for managing a big corporation or successful legal or other professional practice. They have to manage a Singapore economy that yielded an annual... Okay. So, bila dia bagi gaji besar tu, dia ada target yang diorang kena capai. Antara yang diorang kena capai adalah they have to manage a Singapore economy that yielded an annual growth rate of 8 to 9% in the last 2 decades. Setiap tahun growth dia, GDP 8 to 9%. So gaji besar, kau target pun besar. Sebab tu rakyat Singapura tak banyak yang tak ada masalah bila dengar kenaikan gaji menteri. Sebab they deliver. They deliver. Orang tak rasa iri hati. Orang tak rasa tak adil. Sebab kebaikan tu turun kepada masyarakat. Kebaikan tu turun kepada masyarakat. Saya suka apa Lee Kuan Yew kata. Dia kata, kita tidak perlu politik wang. Sebab politik wang ni, kau kasih orang bodoh. Ini saya paraphrase. Kasih RM100, RM500 nak election. Bukankah lebih baik kita bagi rakyat hospital yang baik, sekolah yang hebat, kerajaan yang tulus? Bukankah itu pemberian yang lebih besar kepada rakyat? And if you give them that, they will give you their vote. There's a tit for tat too, but it's a good tit for tat. Faham? Ni tak, kita rasa bersyukur dengan kasih RM500 lah, I will vote for you. Murahnya kita. You say, yes, I will vote for you, but you have to give me more. Give me a good hospital, give me a good education system, give me a good Islamic education system, give me a good political system. Then I will vote for you. Kan? So, saya tak kata benda ni senang nak buat. Tapi prinsip-prinsip ni kita kena tanam dulu dalam diri kita. So, dalam masyarakat awam tu tadi, kabel-kabel tu kita kena buang lah. Kalau itu pun tak boleh buang, kira salam lah. Cukup lah. Tu saya nak kongsi sikit berkenaan dengan rasuah pada malam ni. Bukan dengan kita rasuah Yes. dekat Mesir. Banyak. Bakshish. Satu-satu. Dekat Mesir ni, bakshish benda biasa. Apa tu? Bakshish tu rasuah. Tapi that's a folk term lah. Bakshish. Bahkan kat Universiti Al-Azhar pun ada bakshish. Okay. Apa dia? Oh, political will. Okey, sahabat tak apa. Sahabat kita tanya kurang political will. Political will ni nak buat, dia bukan senang. Kita akan kena charge orang-orang yang dalam parti kita sendiri, kawan-kawan kita, dan boleh tarnish kita punya parti. Are you willing to do that? Kan? Yes. Sampai certain level terpaksa buat. Tapi berapa ramai yang akan cepat-cepat buat? Betul tak? Ni tak, dah tunggu damage. Alamak, ni kalau tak tangkap dia ni, habislah. Orang akan hilang kepercayaan kepada dia. Jom kita tangkap dia. So, political will ni adalah kekuatan politik yang bila cakap buat. Benda ni semua orang tahu, tapi bukan senang, yes. Boleh define dulu political will tu apa? Itu saya kata tadi, political will adalah bila kita buat undang-undang, bila kita buat decision, bila kita keluarkan satu bil, kita buat. Kita buat. Bukan kita lah, maksudnya kerajaan. Bukan banyak undang-undang, tapi tidak terlaksana. Execution problem. Betul tak? Enforcement problematic.
Lepas tu dah terbukti bersalah, hukuman pula lembik. Faham? So political will tu tiga-tiga sekali. Perundangan yang bagus, pelaksanaan yang jitu, dan terakhir sekali adalah hukuman yang betul-betul keras. Dan kena buat. Jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Supaya benda ni menggoncang sikit dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila sesuatu jawatan, sesuatu tu diberikan kepada bukan yang selayaknya, tunggulah hari kiamat. Maksud tunggu hari kiamat ni, yes, hari kiamat, tapi maksud dia juga adalah tunggulah kehancuran. That's what it meant. Kamu serahkan satu tanggungjawab kepada bukan ahli dia, tunggu kehancuran. Semua orang kata, "Ustaz, kat dalam parlimen tu banyak orang-orang yang tak sepatutnya berada dalam." Saya rasa ini semua sepakat, betul tak? Dari segi standard kementerian, menjadi menteri. Baca je lah, tanya je rakyat Malaysia. Kita pun tanya, macam mana dia jadi menteri ni? Macam mana dia boleh naik? Proses penapisan tu macam ada red carpet ke? Ada kabel ke? Mustahil tak ada orang lagi pandai daripada dia. Faham? Itu yang buat kita terfikir, mustahil tak ada orang lebih berpandai daripada dia. Sampai dia yang sampai ke atas tu. Ada salah seorang pemikir daripada barat ni, dia kata, "In a democracy, only the scum rises to the top." Ini bukan kenyataan saya. Dalam demokrasi, hampas yang akan naik ke atas. Okay. Tapi of course, not 100% true. Sometimes you get good leaders. But sometimes. Sometimes. So saya ulang, nak berjasa boleh, tapi jangan ambil hak orang lain untuk kasih kat orang lain. Awak nak kasih jasa pada orang lain, ambil hak awak kasih orang. Jangan berani ambil hak negara, hak rakyat kasih orang lain yang awak suka. Itu bukan hak awak untuk melakukannya. Okey? Ambil waktu pegawai kerajaan untuk tolong awak, untuk tolong orang lain, itu dah curi hak rakyat. So, treat small corruption as the same as big corruption. Ini kita kena start dulu. Sama macam arak, minum seteguk arak, sama haram dia dengan minum sebotol arak. No compromise anymore. Cukuplah. Okay?